Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial mendekati Hari Kemerdekaan Malaysia, tanggal 31 Agustus kalau tak silap. So, saya sedikit cepat atau laju buat videonya. Oke, langsung mulai saja. Di sini ada saudara Jamal Tongkol. Dia kirim berupa link di kolom komen YouTube saya. Kalian juga boleh seperti Jamal Tongkol ini, kirim atau send berupa link di kolom komentar YouTube saya. Tidak harus di IG, tapi kalau misalkan kalian mau send di IG boleh saja, nanti saya akan taruh link di deskripsi. Insya Allah saya akan tunaikan satu persatu. Oke, kita akan tengok seperti apa yang dikirim oleh Jamal Tongkol ini. Oke, let's play. 3 play. Kisah 50 Komando Malaysia kirim salam. Jamalul Kiram mendabik dada mengatakan mempunyai 10.000 tentera dan mampu menawan dan menggegar Sabah dalam masa 2 jam. 2 jam? Tetapi pahlawan Jamalul Kiram mendabi itu apa? Dada. Oh, mungkin menepuk dada macam ini ya. Mengatakan mempunyai 10.000 tentara. Woi, banyak tuh. Dan mampu menawan dan menggegar Sabah. Menggegar itu apa? Dalam masa 2 jam. Hanya 2 jam. Just 2 jam. Buset. Pahlawan kita tak gentar, siap kirim salam. Jamalul Kiram itu siapa? Oke, daripada penasaran, kita lanjut lagi. Kita play lagi, sudah play. Tetapi pahlawan kita tidak gentar dan siap kirim salam. Hari ini, aku bawakan semula kisah legenda ini. Pada 7 Mac 2013, gempar seluruh Filipina gempar, terutama Manila, apabila seorang budak menunjukkan wang siling 50 sen yang baru milik Malaysia yang diberikan kepadanya oleh seorang lelaki yang menaiki sebuah kereta yang berwarna hitam. Maksudnya? Kisah ini dikorek sendiri oleh Malaysia Military Power MMP untuk tatapan kalian semua. MMP dapatkan sendiri ceritanya dari tuan punya badan. Nama beliau dirahsiakan, tetapi beliau memperkenalkan diri sebagai Sam. Ketika kisah ini berlaku, berpuluh-puluh provokasi dan ancaman sebelum itu dilakukan oleh musuh, termasuk Kiram. Kiram itu siapa? Kiram menyatakan bahawa Sabah akan jatuh ke tangannya dalam masa 2 jam dan 10.000 Jangan-jangan tuh Kiram itu perwakilan dari Filipina. Karena kan Sabah itu kan jadi rebutan Filipina, ya kan? Kemungkinan ya. Di sini ceritanya ada budak kecil menunjukkan uang sailing keluaran baru kepada masyarakat Filipina. Oke, jadi gempar viral gitu pada zamannya. Oke, kita lanjut lagi, kita play lagi 3 play. Tentera siap sedia untuk mati bersamanya. Selepas beberapa jam kenyataan ini dibuat, seorang anggota komando GGK bernama Sam telah berjumpa seorang pegawai tinggi polis di tempat rahsia. Satu soalan saja yang ditanya. Komando, apa cerita? Tanya pegawai tersebut. Soalan ringkas tersebut dijawab dengan ringkas oleh Abang Sam. Nama samaran tuh Sam ya. 30 minit. Biar saya bersiap. Pegawai tinggi polis tersebut hanya memberi cabaran ringkas. Apa tunggu lagi? Jalan, kata pegawai tersebut. Tanpa memakai uniform dan senjata, sekeping papan dan 3 keping duit 50 sen, beliau menuju ke lokasi Kiram dengan sebuah bot. Oh, jadi Sam itu nama samaran. Dia hanya membawa sekeping papan dan 3 keping duit 50 sen. Dihantar ke siapa tadi? Yang musuhnya itu loh, Kiram-Kiram tadi. Oke, kita pilih lagi 3 play. Beliau kemudian berenang ke pantai. Tiba di pantai, Sam bersiap-siap. Beliau tidak bersuara. Beliau membuat mental note. Kedudukan beliau berpandukan ingatan sahaja. Oh. Sam kemudiannya mencuri pakaian di sebuah rumah
dan menuju ke rumah Kiram. Kiram ini musuhnya ya? Setelah mengenakan pakaian, dia terus menuju ke rumah Sultan Sulu dengan berlagak seperti orang tempatan. Dia mahir dengan Tagalog dan dialek Sulu. Setibanya di lokasi, beliau membuat pemantauan. Beliau tandakan kedudukan pengawal, berapa kekuatan, dan mula merangka-rangka jalan untuk menyusup masuk. Beliau rancang laluan masuk dan kontingensi jika dikesan, laluan melarikan diri, dan juga orang-orang tertentu yang beliau boleh hubungi jika keadaan menjadi tak terkawal. Kemudian, pada masa yang beliau sendiri tetapkan, beliau berjalan ke rumah tersebut. Rumah tersebut tidak dikawal rapi. Ramai orang keluar masuk melalui beberapa titik kayu. Setelah sampai di depan rumah Sultan Sulu, Sam memanggil seorang budak lelaki dan mengupah budak tersebut sebanyak 50 sen untuk menyerahkan duit tersebut kepada Sultan Sulu. Sebaliknya, duit tersebut diserahkan kepada pengawal Sultan. Pengawal tersebut yang tidak memahami menyerahkan duit shilling tersebut kepada Sultan Sulu. Wow. Dengan sekelip mata, gemparlah Manila dengan kejadian tersebut. Sultan Sulu pun ketakutan dan minta jaminan keselamatan dari kerajaan Filipina. Bayangkanlah, duit 50 sen mampu hanya gara-gara duit 50 sen loh. Para-para pahlawan Sulu. Walau apapun, jangan terlalu percaya atau terlalu serius, kerana ini masih hanya kisah legenda yang bakal terpahat dalam sejarah ketenteraan negara kita. Tentera kita juga adalah yang terbaik dan disegani di peringkat Asia maupun antarabangsa. Sekian sahaja cerita dan kisah untuk kali ini. Assalamualaikum. Hebat banget ini Sam ini. Sam itu nama samaran ya. Kebanyakan tentara di sana waktu ingin beroperasi pasti menggunakan nama samaran, bukan nama asli ya. Bagus juga ya. And then di sini yang buat saya salut ialah Sam ini. Sam sekali lagi nama samaran, bukan nama betul. So, dia bermodalkan apa adanya, bahkan tidak pakai baju, ingin menyelinap, menyamar bahasa sininya ya. Bahkan sempat mencuri pakaian warga kampung hanya demi menyelinap dan memasuki kawasan Sultan Sulu ini. Ketika dia sampai di sebuah rumah, sekali lagi, jadi dia menitipkan duit sailing itu kepada budak dan bagi upah kepada budak itu. Dan budak itu ngasih kepada pengawal. Pengawal itu ngasih kepada Sultan Sulu. And then itu gempar seluruh Filipina. Hanya gara-gara duit sailing. Sungguh luar biasa penyamarannya. Bahkan duitnya itu sampai ke Sultan Sulu loh. Ternyata ini cerita legenda. Legenda itu pengucapan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Malaysia itu legend ya. Oh, baru tahu saya men. Satu lagi kehebatan dari tentara Malaysia, menyelinap tanpa diketahui orang lain. Oh, luar biasa sih. Itu hebat banget menurut saya. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perhati Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.